Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Kali ini kita akan coba bincangkan soalan dan contoh jawapan bagi novel Hempasan Ombak. Oke, novel ini yang kita akan fokus lebih kepada nilai watak utama berserta contoh. Oke, itu antara kunci soalan yang kita akan bincangkan pada kali ini. Oke, ini merupakan ulang kaji untuk Komsas P3 novel Hempasan Ombak. Oke, seterusnya. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, lebih baik kita ingat semula teknik menjawab soalan novel P3. Oke, antara teknik yang pertama, fahami pengagihan markah soalan novel. Ini perlu difaham sedalam-dalam oleh semua pelajar. Oke, yang kedua, baca soalan dan fahamkan kehendak soalan atau kata kunci soalan. Oke, kena faham dan tahu kata kunci soalan. Oke, yang ketiga, kemukakan satu isi dalam satu perenggan. Ini lebih baik ya, supaya nampak menarik kita punya penulisan ya. Oke, yang keempat, bagi perenggan pertama, mulakan sedikit pengenalan beserta satu isi. Oke, kita masukkan pengenalan dan juga kita masukkan isi seterusnya di dalam dalam perenggan yang pertama itu. Oke, yang kelima, sentiasa merancang agihan masa ketika menjawab soalan novel agar jawapan tidak terlalu panjang. Ini biasa bagi pelajar-pelajar yang kelas hadapan ya, kena rancang masa itu sebaiknya. Oke, kita teruskan. Oke, pengagihan markah. Oke, ini pengagihan markah. Kita ulang semula supaya dapat mengingatkan para pelajar. Oke, perincian isi 3 darab 2. Oke, maksudnya isi perlu ada 3 dan satu isi itu akan diberi 2 markah dan kesemuanya 6 markah. Oke, dan juga pengagihan bahasa 4 markah. Oke, ini kita kena faham supaya kita dapat merancang untuk menghasilkan sebuah jawaban yang baik. Oke, yang kedua, agihan markah bahasa. Ini sebagai ulang kaji sahaja. Oke, pelajar perlu faham bahawa untuk memperoleh 4 markah ini kita perlu merancang. Yang pertama, 4 markah akan diberi bagi peringkat yang cemerlang, bahasa baik dan lancar, ayat gramatis, ejaan dan tanda baca betul. Itu layak dapat 4. Dan 2 hingga 3 markah baik. Oke, penggunaan ayat gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minima. Ya. Dan juga kesalahan ejaan dan tanda baca yang minima. Oke, yang sederhana ataupun memuaskan 1 markah akan diberi, yaitu bahasa tidak cekap, ayat tidak gramatis atau kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Oke, jadi kita elakkanlah penggunaan bahasa-bahasa yang kurang menarik ataupun tidak tepat. Oke, terus kepada persoalan perbincangan kita pada hari ini, yaitu contoh soalan dan cara menjawab soalan. Oke, ini contoh soalannya. Oke, jawaban Anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah Anda kaji di tingkatan 3, yaitu ada 4 semua. Dan hari ini kita akan fokus Hempasan Ombak karya Zailani Taslim. Oke, soalannya, huraikan 3 nilai beserta contoh peristiwa yang terdapat pada perwatakan watak utama dalam novel yang telah Anda kaji. Oke, jadi kita sudah ada soalan dan kita kena faham kehendak soalannya. Oke, kita kena faham apa itu kehendak soalannya dan kita kena cari apa kehendak soalannya. Oke, kehendak soalannya di sini ialah ini 3 nilai. Oke, soalan berkehendak 3 nilai dan juga sertakan contoh peristiwa berdasarkan perwatakan watak utama. Oke, itu kehendak soalannya. Ya, jadi kita kena cari nilai watak utama dan selepas itu kita berikan contoh. Oke, dalam Hempasan Ombak ini watak utama ialah Farid. Oke, Farid. Oke, jadi cara menjawabnya, oke, kita lihat cara jawaban. Ini merupakan contoh jawabannya. Oke. Berdasarkan novel yang telah saya kaji, yaitu novel Hempasan Ombak karya Zailani Taslim,
terdapat beberapa nilai beserta contoh peristiwa yang dikaitkan dengan watak utama, yaitu farid. Oke, ini kita katakan sebagai pendahuluan lah, ya, pengenalan. Oke, kita masuk kepada isinya. Nilai pertama yang ada pada farid ialah nilai bertanggung jawab. Oke, itu isinya. Kita dapat sudah satu isi, kita nyatakan sudah satu isi, dan terus kita nyatakan contoh ataupun huraian. Oke, contohnya farid menjalankan tanggung jawab mengurus syarikat Batik Nusantara dengan baik setelah ibunya Hajah Zawiyah meletakkan kepercayaan kepadanya untuk mengambil alih syarikat tersebut selepas kematian bapanya. Oke, itu kita dapat beri satu sudah isi bertanggung jawab dan ada contoh peristiwanya, yaitu bertanggung jawab mengurus syarikat Bina Nusantara dengan baik. Itu peristiwanya, bagaimana dia bertanggung jawab. Oke, jadi maknanya di sini kita sudah ada satu isi dan satu uraian. Kita sertakan contoh peristiwanya. Jadi di sini kita akan memperoleh 2 markah di sini, ya. So ada satu isi dan satu huraian. Kita sertakan dengan huraian. Oke, kita masuk kepada isi yang kedua. Oke, selain itu, farid juga memiliki nilai ketaatan. Oke, nilai ketaatan. Maknanya kita sudah beri satu lagi isi. Oke, kita sertakan dengan contoh ataupun huraiannya. Contohnya, sebagai seorang Muslim yang taat kepada ajaran agama Islam, farid tidak pernah mengabaikan solat 5 waktu dan dia juga menjadi imam solat subuh berjemaah bersama-sama dengan ibu dan adik-beradiknya. Oke, ini merupakan isi dan juga huraian bagi isi yang kedua, yaitu isi ketaatan, nilai ketaatan. Oke, ini antara contoh cara menjawab bagi soalan inilah, ya. Oke, seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga. Seterusnya, nilai ketiga yang dimiliki farid ialah nilai kerajinan. Oke, kita sertakan sudah nilai ataupun isi yang ketiga, yaitu nilai kerajinan. Dan contoh huraiannya, contohnya farid rajin melawat ke bengkel batik miliknya untuk melihat pekerja-pekerja menyiapkan batik walaupun dia masih kurang berpengalaman dalam bidang perniagaan. Oke, ini contoh peristiwa, dia rajin, oke, melawat pekerja-pekerjanya. Oke, ini merupakan cara kita menjawab soalan begini, ya, yang menghendaki kita menyatakan nilai watak utama beserta contohnya. Oke, seterusnya kita lihat jawaban yang lengkap bagi soalan ini. Oke, kita kemukakan 3 perenggan. Oke, jadi inilah contoh jawaban yang lengkap bagi markah yang diperuntukkan 10 markah, ya. Apabila kita kemukakan 3 isi berserta contoh, dan akhirnya kita akan dapat 6 markah. Oke, dan 4 markah lagi daripada bahasa diperuntukkan kepada kita, ya. Jadi inilah serba sedikit bentuk jawaban bagi soalan Nobel dan juga markah yang diperuntukkan 10 markah semua. Oke, jadi itu serba sedikit perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan diharap dapat beri komen kepada video ini untuk membantu saya memperbaikinya, dan juga kalau rasa seronok kita boleh atau bermanfaat boleh like ataupun suka dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, dan di akhir sekali bolehlah langgan ataupun subscribe channel ini. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini, dan insyaallah kita akan bertemu dalam perbincangan soalan-soalan yang berikutnya pula. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.